pekebun bersedia bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk kemakmuran bersama. Nombor 1, Semka mengalu-alukan kenyataan Menteri Besar Negeri Dato' Sri Wan Rosli bin Wan Ismail pada 1 September bahawa kerajaan negeri akan mematuhi perintah mahkamah dan tidak akan memaksasa undang-undang terhadap pekebun durian sehingga 28 hari bulan Oktober 2020. Berkenaan dengan kenyataan Menteri Besar bahawa kerajaan akan terus bertegas tanpa kompromi dalam isu tanah haram pekebun, Semka mengingatkan kerajaan negeri supaya tidak lupa sejarah. Sejak 97-an, bagi menyambut seruan rancangan Bukit Hijau, kerajaan negeri telah menggalakkan petani-petani untuk meneraka dan bercucuk tanam atas tanah tebiar bagi menyokong kehidupan mereka. Selepas ini, banyak permohonan pekebun untuk permit telah ditolak oleh kerajaan pula dan akibatnya ramai pekebun terpaksa meneruskan penanaman mereka di atas tanah haram. Kerajaan tidak patut menganggap mereka sebagai penjenayah dan meletakkan label haram atas mereka tanpa mengambil kira konteks dan fakta sejarah. Semka menekankan bahawa pendirian petani selalu konsisten dan sentiasa bersedia untuk berkongsi kemakmuran yang ditapati melalui penanaman durian dengan kerajaan negeri. Hakikatnya, pekebun-pekebun telah melakukan permohonan geran ataupun keizinan untuk menanam secara berterusan selama beberapa dekad. Hal ini membuktikan mereka sentiasa bersedia untuk membayar cukai. Walau bagaimanapun, permohonan pekebun-pekebun yang berhati ikhlas selalu ditolak. Dan ini barulah sebab utama kepada kerugian yang ditakwah oleh kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, para pekebun masih bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri untuk menyelesaikan masalah kebun durian tanpa permit, tetapi campur tangan daripada korporat besar harus dihentikan sepenuhnya. Campur tangan korporat besar tersebut bukan hanya akan mengeksploitasi hak para pekebun, tetapi juga mengurangkan pendapatan kerajaan negeri. Matlamat utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan secara maksimum. Setelah korporat besar memonopoli pasar durian dengan sepenuhnya, pekebun-pekebun dan kerajaan negeri akan terjerumus ke dalam situasi lose-lose. Semka di sini menegaskan bahawa pekebun-pekebun bersedia untuk membayar pembasahan kepada kerajaan negeri atas kerugian yang dialami, termasuk cukai tanah tertungkas sebanyak ini. Pada masa depan, Semka juga bersedia untuk terus membayar cukai tanah kepada kerajaan negeri dan berkongsi sebahagian keuntungan daripada penghasilan durian kepada kerajaan negeri untuk meningkatkan pendapatan kerajaan negeri. Pekebun-pekebun juga bersedia untuk bekerjasama dengan kerajaan negeri supaya menghasilkan satu rancangan bertujuan hal ehwal pengurusan kebun-kebun durian, termasuk perkongsian kos perlindungan alam sekitar dan kawasan tadahan air. Hal ini adalah untuk memeliharakan persekitaran sementara, memastikan industri durian dapat terus menyumbang kepada ekonomi raw dan Pahang. Semka juga menafikan bahawa pemilik kebun durian pernah menduduki tanah sahabat-sahabat orang asli kita. Jika ada, Semka berpendapat bahawa pekebun-pekebun durian mesti mengosongkan tanahnya demi melindungi hak sahabat-sahabat orang asli kita. Akhirnya, Semka menyatakan pekebun-pekebun bersedia bekerjasama dengan kerajaan negeri. Apa yang ditentangkan oleh mereka adalah korporat swasta yang beroperasi secara rent seeking. Korporat swasta tersebut ingin menikmati keuntungan yang berasal daripada usaha pekebun-pekebun tanpa memberi apa-apa sumbangan. Semka berpandangan bahawa solusi ini tidak boleh menyelesaikan masalah, tetapi akan memburukkan lagi keadaan. Kerajaan negeri telah memintakan kekayaan yang sepatutnya dinikmati oleh kerajaan negeri kepada golongan orang kaya. Semka mengingatkan bahawa langkah ini hanya membolehkan orang kaya terus mengumpulkan kekayaan tanpa batasan. Dan pihak yang paling rugi adalah kerajaan negeri dan para pekebun. Sekian, terima kasih.